Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Baiklah, hari ini kita akan sambung bagi tajuk had zina, iaitu cara-cara pelaksanaan hukuman. Yang pertama, hukuman rejam. Direjam oleh orang ramai sehingga mati dan disaksikan oleh pihak berkuasa. Direjam oleh orang ramai dan disaksikan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni macam hakim ke ataupun imam. Okey. Yang kedua, batu yang digunakan sederhana besar. Sedang-sedang lah, senang cakap, batu yang digunakan tu sedang, tak terlalu besar macam batu blok ataupun batu yang kita nak pegang sampai 2 tangan, tak. Batu yang boleh kita genggam 1 tangan tu je, macam tu. Dilakukan di tempat terbuka. Dilakukan di tempat yang terbuka, macam dekat dataran, tempat yang orang lalu lalang. Bagi hukuman sebat, disebat dengan rotan. Disebat dengan rotan, bukan disebat dengan rantai, disebat dengan pelepah yang berduri, bukan. Okey, disebat dengan rotan. 100 kali sebatan yang sederhana. 100 kali sebatan yang sederhana, bukan sebatan yang sampai boleh menyebabkan kulit terkoyak ataupun boleh menyebabkan kematian ataupun luka yang teruk. Sebatan dia sebatan yang sederhana. Hukuman tidak boleh dilakukan pada masa pesalah sedang sakit, kedatangan nifas atau hamil, di dalam cuaca terlalu panas atau sejuk. Dikata kat sini, hukuman tak boleh buat kalau pesalah tu tengah sakit, demam ataupun sakit apa-apalah, ataupun tengah kedatangan nifas, ataupun tengah mengandung, hamil, tunggu dah bersalin, dah beranak, dah habis nifas, baru boleh dilakukan hukumannya. Ataupun dalam cuaca terlalu panas atau sejuk. Bila cuaca terlalu panas, maka boleh menyebabkan pesalah tersebut dah lah tengah takut nak kena rotan. Cuaca terlalu panas boleh menyebabkan pesalah pengsan. Ataupun terlalu sejuk cuacanya, kena cuacanya elok, barulah boleh dilakukan hukuman. Pukulan atau sebatan itu tidak boleh dilakukan pada satu-satu anggota sahaja, tetapi dilakukan pada beberapa anggota supaya tidak berlaku kecederaan pada anggota tersebut. Nak pukul ataupun sebat ni tak boleh dibuat dekat satu anggota je. Kalau dekat bontot aja 100 kali, tak boleh. Tapi dilakukan pada beberapa anggota supaya tak adalah orang tu cedera ataupun tak adalah luka yang teruk pada anggota tersebut. Apabila melakukan sebatan, hendaklah dielak daripada memukul tempat-tempat berbahaya yang boleh membawa maut seperti tengkuk, dada, alat kemaluan, muka dan sebagainya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud yang bermaksud, apabila memukul seseorang dari kamu, hendaklah ia menjauhkan daripada memukul muka. Bila nak sebat ataupun nak melakukan hukuman, mestilah pukul dekat tempat yang tak bahaya. Contohnya macam badan, punggung, betis, tapak kaki, tapak tangan. Itu adalah tempat-tempat yang tak berbahaya. Tempat yang bahaya contohnya macam dekat tengkuk, boleh menyebabkan kematian. Ataupun dada, alat kemaluan, muka dan tempat-tempat lain lagi yang berbahaya. Seterusnya, yang disebat tidak boleh diikat atau digari semasa hukuman berjalan. Masa nak sebat dia tu, pesalah yang nak disebat tu tak boleh diikat, biarkan dia bebas macam tu. Yang disebat tidak perlu ditanggalkan bajunya, kecuali jika pakaiannya tebal, hendaklah dibuka dan dikenakan pakaian yang nipis supaya tidak terhalang rasa sakit. Masa nak lakukan hukuman sebatan tu pun, pesalah yang nak kena sebat tu tak boleh ditanggalkan pakaiannya, tak boleh dibogilkan. Mesti kena ada pakaian. Baju kena ada, ataupun kain, ataupun seluar, ataupun pakaikan jubah. Kalau pakaian dia tu tebal, kena ganti dengan pakaian tipis. Senang cerita, ganti dengan jubah lah. Jubah tu adalah kain yang biasa, yang tipis je, tak tebal dan tak tipis sangat. Supaya
supaya tak terhalang rasa sakit kena sebat tu. Bila pakai baju tebal, kalau sebat sakit tak? Tak rasa, tak sakit. Jadi kena gantikan dengan pakaian yang tipis biar ada rasa sakit kena sebat tu. Yang seterusnya, makruh dilakukan sebatan di dalam masjid, bahkan haram jika boleh mendatangkan kekotoran. Hukumnya, kalau buat sebatan dekat dalam masjid, hukumnya makruh. Makruh, tak boleh, sebab masjid tu tempat yang suci, tempat yang mulia. Ataupun boleh jadi hukumannya haram kalau mendatangkan kekotoran. Orang yang nak kena sebat ni, dia takut boleh jadi sampai dia terkencing ataupun terberak ataupun termuntah. Jadi untuk mengelakkan masjid tu kotor, buatlah dekat luar masjid. Tak boleh dilakukan dalam masjid. Haram kalau menyebabkan kekotoran, orang tu terkencing ke ataupun sebat sampai terberak-berak orang tu, dah jadi haram. Kesan buruk zina. Yang pertama, perbuatan yang sangat dicela oleh Islam. Islam memang sangat mencela orang yang melakukan zina. Yang kedua, menurunkan darjat kemanusiaan. Yang ketiga, institusi perkahwinan akan rosak. Seterusnya, yang keempat, menolak syariat pernikahan. Yang kelima, memutuskan silaturahim. Yang keenam, mencemarkan nama baik keluarga. Yang ketujuh, haram lagi berdosa besar. Itu terang-teranglah. Memang daripada awal lagi kita belajar bab zina ni, hukumnya memang dah haram dan berdosa besar. Yang ke-8, merosakkan nasab keturunan. Yang ke-9, mengundang kemurkaan Allah. Yang ke-10, menyebarkan penyakit berjangkit. Jadi, elakkan daripada melakukan zina. Baiklah, untuk hari ini sampai sini je pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.